Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, so hari ni kalau ikutkan tajuk kita nak belajar mengenai apa ni? Git command. Betul? Okey, kalau kita tengok git command ni, inilah bendanya. So Ana takkan explain dah apa benda git ni, sebab itu dah explain kan. Okay, so git ni lah, git dengan GitHub dia dua benda entiti yang ada hubungan tapi dia berbeza sikit lah kan. Kalau git untuk kita work locally, dan kalau kita GitHub ni kita work secara remotely lah. Maknanya remote maknanya kita ni lah, macam kita nak simpan, biasa disimpan dalam pen drive kan. Macam bagi contoh, simpan dalam pen drive, simpan dalam hard disk kan. Tapi kita tak nak simpan dalam tu, sebab yelah, bayangkan lah kalau ada terbakar ke apa, memang habislah kita punya barang apa semua. Minta maaf, batuk. Okay, minta maaf, batuk. Okay, mana dia? Okay, so, git ni mana dia dekat ni kan, cara guna tu. Kalau kalau terbakar ke apa, company kan, ada komputer rosak tiba-tiba, ada short wire ke, dia tiba habis semua. Sebab kita simpan satu backup je. So kalau ada satu backup, maknanya ni lah, habis. Contohlah nak try Google, why using git. Ada ke tak? New developer, why git? 8 reason to switch to git. Dia tengok. Okay, kalau ada soalan boleh post je. 8 sebab save time. Kita boleh tengok different ni, tolong, sebab dia ada banyak lagi tools. Kita boleh work offline, kita boleh undo mistake, kita boleh tidur dengan relax. Kalau ada macam tersalah benda, kita boleh just undo. Dan kita boleh buat useful commits, boleh tengok apa benda yang kita dah save, dekat mana kerja. Senang sikit sebab git ni lebih kepada version code management lah, version control management. So don't mix things up, boleh kita pecah-pecahkan, go with flow. Kita boleh ni, only that fish swim with the stream, and sometimes clever developers do too. Git is used by more and more well-known companies and open source projects. Ruby on Rails, jQuery, Perl, Debian, the Linux kernel, and many more. Okay, Bila nak bagi tahu, maknanya Git ni satu benda yang bagus lah. Bagus macam mana tu? Maknanya sebab dia open source project kan. Sebab tak semestinya kalau yang close project tak payah pakai Git, jangan pakai Git, tak. Kalau pakai itu pun nak sendiri cadang untuk pakailah Git, sebab dia memang satu tools yang memang padanan bagus lah untuk kita kontrol lah tersalah kan. Okay, so kalau kita tengok balik, hari ni kita bincang lebih kurang ni je lah, lebih kurang. Okay, so first of all, macam biasa lah, ulang sikit je lah, tapi nak tak cerita habis kan. So pergi ni tulis git lah, github.com satu, git satu, git. Alright, first kali download git ni download macam biasa dah. Pakai Windows. Kalau pakai Linux, kalau dia ambil pakai Apple MacBook dia, boleh lah ambil ni Mac build kan. Dia download for Windows, download install gitu je lah. And then jangan lupa sign up dekat GitHub.
GitHub ni tempat center dia lah, tempat centralized. Maknanya apa-apa hal kita akan refer dekat center dia mana GitHub. Senang. Dan banyaklah tempat kan. Kalau tengok page news, tag news pun banyak mention pasal GitHub lah, orang release update kan. Macam Android yang terbaru nak keluar ni, Android 11 akan dijangka release yang stable version lebih kurang bulan 9 ni. 9 ke bulan 11? Bulan 9. Dalam berapa bulan? 11 September ke 9 September gitulah. Untuk release stable channel Android 11. Android apa dia panggil? Tak ingat dah. Sepatutnya kita ada Google I.O. tahun ni. Tapi Google I.O. tak boleh nak buat lah kan. So macam Apple apa ni, Apple WWDC, Worldwide Developer Conference, dia tak boleh nak buat sebab ni lah COVID lah kan. Tak ada nak kata apa lah. Memang Tuhan dah kata tak ada, memang tak ada lah tahun ni kan. Macam Microsoft pun sama juga, dia lebih kepada ni lah online punya persembahan je dah. Tapi Google dia tak nak buat macam tu, dia nak buat secara open, so dia tak buat lagi dah tahun ni. Okay, tak apalah. Okay, so ulang balik, install Git, lepas tu sign up GitHub ni macam biasalah, nak isi nama semua, lepas tu verify account. Sebab Ana dah suruh dah register itu kan. So kita, Ana tak ni dah, tak cerita dah macam mana nak buat ni semua ni kan. Alright, so next, kalau ada soalan post je Alright, so jangan lupa lagi satu, Visual Studio Code. Kalau tak ada Visual Studio Code memang payah lah. Alright, so macam mana nak suka ni lah, apa nama ni, DevWorks, bukan, Irsyad PKP Students Live. Alright, so kena dekat directory ni, Ana punya lah dokumen ni, Ana punya directory live server ni Ana punya lah kan. Okay, so nak buat apa kat sini ni, kita akan just alright, ni kita boleh open folder je lah. Mana open folder ni? Okay, pergi dekat Visual Studio Code ni, open folder, pergi dekat ni lah, folder kita. Okay, pergi kat folder tu macam biasa lah, create first kali new file, enter. Okay, welcome ni boleh pangkah lah, tak payah lah. Untitled one tu kita save je dulu, sebab kita just nak create, nak initiate satu file. So kita nak panggil apa app ni, awesome app lah, awesome app.txt. Okay, awesome apps.txt, save dalam folder ni jangan save tempat lain. Salah save ni tak keluar lagi. Okay, then save. Alright, so next, what's next? Okay, ini rasa macam kecil, mungkin dekat skrin tak nampak, so Ana akan pakai yang besar sikit lah. Pakai CMD kan, so CLS clear sikit. Okay, so by default bila buka CMD macam biasa, dia akan pergi ke path location CMD app ni dekat sistem 32. So pergi kat sini, right, apa ni, nak tunjuk sekali lagi demo. Okay, ni macam mana kita nak copy path ni, klik sini, dia akan keluarkan yang panjang ni, and then copy, Ctrl C je lah kan. And then kita minimize, pergi kat sini, right click je, dan jangan lupa dekat belakang tu tekan arrow belakang lah. Kalau anda nak cepat tekan home dia terus ke situ, CD jarak, enter. Lepas tu dia tak tukar lagi directory, masih dekat
si Windows System 32 kan, tekan D titik tindih untuk Ana lah. Kalau yang siapa semua dekat local DC jangan tukar pula, dia memang ada kat situ lah kan, biar je C. Okay, macam mana punya location memang Ana save dekat D je lah kan, so dia dah tukar directory. Okay, so Ana zoom out lah, sudah nampak dah ni, tak nampak lagi kot. So dah ni. Okay, so macam biasalah basic command cmd ni macam dah penuh sikit kan, kita pun nak clear cls. Alright, so ada orang kalau git ni dia ada pakai git punya terminal, tapi macam malas nak pakai git punya terminal, so yalah kan. So first step, jangan lupa untuk start apa-apa new project baru yang tak pernah berkait rapat, tak pernah sentuh git. So first sekali git, okay, nak test kalau dah install git betul tak ada masalah. Bila tulis git dia akan tulis panjang-panjang ni, dia akan bagi tahu ni lah, git usage version help bla 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 macam tu lah kan. Dan so apa ni, first step dia git init. Okay, initialize empty git. So apa yang berlaku sekarang ni, kalau dia bagi tahu initialize empty git repository kat ni lah, kat file kita ni /_.git. so sebenarnya dia ada buat satu file. Kalau siapa tak enable apa nama ni, folder option, kena enable lah. Ni pergi kat ni, pergi kat view mana-mana lah kan, file explorer lah ni file explorer seluruh ni. So pergi kat tab view, pergi kat options, pergi dekat tab view, pergi kat sini ni buang ni show hide ni, buang sampai dekat hide operating system file recommended pun buang, tick dia. Kita tak nak hide, kita nak show belaka So dalam ni lah folder dia, kelabu je kan, dia akan tengok, dia beritahu created 12 Julai 10.50 sekarang lah. So 20.5 kilobyte. So dalam ni adalah cerita di dalam ni, so tak payah usik lah. Sebaiknya tak payah usik kalau rasa tak ni, sebab sebaiknya main dengan terminal je lah. Kalau dalam tu ada tersalah benda, ada mess up something, mungkin kita nak tengok, tapi rasanya kita jarang lah buka file tu kan. So what's next? So sekurang-kurangnya kita dah ada. Okay, kalau betul, kalau kita guna Visual Studio Code, jangan pakai Notepad Kalau Notepad memang masalah, tak boleh nampak. Okay, nak zoom sikit lah so nampak lagi. Kalau pakai Visual Studio Code tak akan nampak lah. Ni editor dekat file lah, file explorer ni, file punya tab. So dia akan buat warna hijau. Kalau by default, kalau tak ada guna kit, dia akan putih ni, warna hijau ni, awesomeapp.txt. So saja je bagi nama ni macam nama app lah. So ni search ni git. So nampak kan, dia akan tunjuk ni dia punya git source. Allah, tak nampak pula. Dia tulis source control source control, dia akan tunjuk ada benda, ada benda tak kena ni, dia akan tunjuk. Nampak yang senang lah, macam kalau Facebook dia kata notification lah, senang kita nak tengok kan. Okay, kalau ada soalan post je. Okay, so ni awesome app kan. So first kali kita boleh lah tulis, katakanlah kita buat app kita kan, kecilkan sikit atau nak tutup terus lah boleh. Buka lah, senang nak tengok. Okay, dah tulis feature 1. Feature ni kita buat feature 1 lah. Maksudnya feature 1 ni macam anak rakyat pergi kata nak suruh buat website sekolah renovate balik kan. So apa, nak suruh renew balik kan. Katakanlah feature 1. Feature 1 apa? Kita siap page satu lah, page utama, page landing page. Maknanya buka irsyad.edu.my, keluarlah website kita, senang kan. Keluarlah feature 1. Dan tapi kita bukan feature 1 je, kita ada feature 2 dan seterusnya lah, feature 3. Feature ni jenis ni lah, feature ni maknanya
apa nama ni, kemudahan, apa bahasa Melayu panggil, dia macam ni lah, tools. Ok, tak apalah, itu tak penting. Ok, so sekarang ni jangan lupa git ini adalah first step. So yang akan berlaku banyak kali, git add. Ok, kalau tengok pada syntax, tengok documentation apa-apa, sebaiknya refer lah documentation. Oops. Alright. Dia tak. Git add. Alright. Okay, dia wajib lah ada apa ni, git add ni dengan nama file lah, pause space and driver both add, and kalau ada ni lah pakai dia punya command, boleh tengok lah, boleh baca dia punya command ni. Okay, untuk awal ni akan gunakan apa nama ni, dia ada dua lah. Kalau nak add semua file, kalau ini satu file ni, txt satu file, tapi kalau kata ada 10 file, kita nak tambah 10 sekaligus satu masa, kita boleh just tekan dot, itu enter. Tapi tak nak tekan enter, tapi nak tulis satu-satu file, awesome app.txt, kan, lepas tu enter. Bila enter ni, dia akan masukkan ke staging app, man. Git workflow panggil. Boleh lah pakai gambar ni. Okay, so kita daripada working directory tadi nak tekan git add. So bila tekan git add, dia akan masuk ke staging area, kan. Okay. Sekarang ni kita macam dah siap satu kerja, kan, macam satu checkpoint lah. Maknanya kalau kita macam main game, kan, kita ada tak pastilah kalau game yang mana, tapi kalau game yang jenis retro, anak pemain game retro lah, kan, namanya macam game Mario, kan, Mario World apa semua tu, kan, ada banyak staging, kan, ada banyak stage 1, stage 2, lepas tu stage 3, lepas tu lawan boss. Lepas habis lawan boss tu, masuk stage yang kedua pula, stage 2, stage 3, stage 4, lepas tu lawan dengan boss, kan. So maknanya mana dia, so bila kita dah ni, kita kena ni lah, add lah ke commit. Maknanya kita dah siap, dah menang tu, kita nak save, kan. Kita nak save kat mana kita last time kita main game, kan. Maknanya kalau kita nak habiskan satu-satu stage macam kita nak main game tu, satu apa ni, katakanlah satu apa nak panggil ni, mana ada dalam satu ni dia ada 10 stage. Maknanya macam ni cerita ni, contoh lain untuk game. Maknanya katakanlah kita ada satu satu dunia lah, satu world ada 10 stage. So kita nak just save lah 10 stage tu, kita main selama 2 jam tak berhenti, straight main 2 jam tak berhenti. Takkan kita shutdown game, kena main daripada awal. Sebab biasanya kalau yang game retro yang lama ni, dia tak ada function save macam yang game yang latest ni. Maknanya bila shutdown game, just habis, terminate, macam tak pernah main sebelum ni. So banyak membazir lah. So apa point Ana ni? Point Ana, kita katakanlah untuk feature 1, feature 2, feature 3 ni, kita dah siap untuk sekarang ni pukul 11, kan. Sebelum pukul 11 lah, kita dah buat 3 jam dah, 1 jam 1 feature, kan, 3 jam 3 feature siap. So kita macam dah siap dah ni, kita nak save. Takkan kita save dalam local je, jangan lupa kita save. Lepas tu kita kena letak satu commit message. Maknanya senang, kalau apa-apa kita boleh undur balik, kan. Yang penting boleh undur lah. Kalau tak undur, nyaknya lah. Sebab kalau ada satu masalah, kan, bila kita nak release kita punya app, memang sakit kepala kadang kita nak trace kenapa lah jadi macam ni. Kalau kita undur sekejap, selamat. Maknanya kita balik kepada masa yang dia menjadi, masa dia tak ada masalah. Ok, so nak buat apa sekarang ni? Git commit dash m finish
finish feature 1 2 3. Siap daripada feature 1 sehingga feature 3. Okey, anda bagi tahu. Okey, git macam hey Google kan. Hey Google, kita nak hantar, kita nak siap dah ni, kita nak simpan tahap ni, dan kita nak maknanya untuk kita punya reference ni wajib lah. Kita punya reference, kita nak bagi tahu commit yang ni untuk maklumat yang ni. So finish feature 1 to feature 3. So enter lah. Tak apa ni. Enter. Alright. Cool. Okay, so tengok dia berubah kan. Untrack. Okay, kita dah commit dah kan. Sekejap, dia tak refresh lagi ni. Okay. Kalau dah siap tu, tengok sini semua dah. Dia dah clear dah sini. Boleh je kalau kita nak tulis kat sini, kat git sini boleh juga. Tapi anda nak tunjuk awal-awal ni, pakai ni. Dan banyak lagi feature git ni diintegrated dengan IDE macam PHP Storm, macam apa benda lagi ni, PyCharm ataupun WebStorm. Sama je lah tu. Banyak lagi lah macam NetBeans ataupun apa benda lagi ni. Apa benda ni? Tak ingat pula dah. Hari tu pakai dah. Yang Java punya ni, Java Eclipse. Ni bukan ni bukan Eclipse dia, Eclipse ni. Bukan Eclipse yang bawah lah. Eclipse Programming Language ni. Eclipse ni biasanya ni lah pakai untuk macam mana pakai buat Java kan. Kelas PHP ni pernah ni lah lecturer pernah cakap lah. Okay, so tu iklan dia kejap. Okay, so cerita dia git commit ni dah finish. Okay, so sekarang ni kalau dalam gambar ni kita dah sampai sini. Sini dah sampai sini. Okay, so macam mana kita nak letak dekat remote kan. Kita dah staging. Working directory maknanya daripada tak ada kita stagekan dia, dan kita commit dan kita remote kan dia. Alright, so untuk remote ni lah wajib kita setkan dia sebagai apa benda ni. Alright, so kalau tengok yang Ana cakap tu, Ana ada sebut pakai git apa benda ni, bukan git ni, ni git config kan. So kita akan pakai git config. Tadi kita dah cover git init, dah cover git add, dah cover git commit kan. Banyak ni. Semua ni essential ni. Benda yang essential yang wajib tahu lah kan. Essential tu yang macam sangat diperlukan lah. Bukan yang optional, memang yang wajib. So macam mana kan. So ketika nak push, target dia dekat mana dia tak tahu. So kita set dulu. Kita kena set dua tempat. Satu dekat local app kita dan satu lagi dekat GitHub lah kan. So set dekat local dulu So macam mana nak akan apa ni, alright. So apa yang Ana buat ni okay, git config -- global user -- email, Ana punya email lah kan. Okay, so Ana bagi tahu git config global user -- email ni kita setkan dia target email dia ke ni lah, email Ana lah. Okay, enter. So apa yang berlaku, kita set dalam git ni, kalau secara lebih teknikal lah, kalau tak faham ni pun tak apa, dia ada dalam folder .git ni, tengok dalam config file, dia ada bagi tahu. Oh tak ada dalam ni, biasanya ada dalam folder apa lah, index code, index tak ada.
Okay, kalau ikutkan dia ada ni, tak ada dalam ni. Git kot config. Okay, tak apalah, tak ada, tak penting sangat. Okay, benda ni yang penting kita set lah kan. Alright, so yang kedua kita set lah. Selamat kita set dua ni, username, user.email dengan user.name. User.name.user.email ni kita punya ni lah, set dia punya target dia. Alright, rasanya ada ni, tapi kenapa dia tak nak buat? Tak ada juga. Ok, tak apalah. Alright, so yang kedua kena set dekat GitHub. Alright, mana GitHub ni? GitHub. Okay, yang dah punya GitHub. Okay. So katakanlah nak baru buat kan. Kalau ikutkan ni kosong, tak ada lagi tepi ni. So lepas dah login, sign up, siap-siap tu, dia ni lah, create your new repositories. Lebih kurang macam ni lah. So klik new lah. Klik new, ini kita punya username. Dan repository name nak bagi apa? Contoh nak bagi apa lah? Awesome app. Awesome app. So kita boleh pilih lah nak public ke nak private. Private kita tak nak bagi orang tengok coding kita kan. Public kita nak bagi semua orang tengok. Boleh pilih lah nak apa. Kita boleh pilih siapa yang kita nak. You can choose who can commit tu, maknanya kita boleh pilih lah sama ada kita nak open source project kan. Macam contohnya nak tengok apa ni, apa benda ni, selectize.js pull request. Alright, ini contoh pull request kan. Ada orang kadang-kadang dia tolong buat mana ni. Okey, dia tak ada contoh yang okey. Maknanya kalau okey, maksudnya nak cerita, kalau maksud who can commit ni, kalau kita terima dia punya coding, kita boleh pull request tu kita accept lah. Maknanya pull request tu maknanya macam kita nak gabung dia punya coding dia yang dia buat, yang dia guna coding kita, dan dia improvekan lagi, dia tambah baikkan lagi, dan dia nak pull request daripada branch dia nak, maknanya daripada coding dia nak masuk ke coding kita dan menjadi sumber utama. Maknanya semua orang pakai, semua orang akan terekspos dengan coding yang baru yang dibuat. So bolehlah pakai public. Dan dekat bawah ni dia kata skip this step if you are importing an existing repository. So ni kalau nak buat recommended biar dululah, Redmi ni boleh buat sendiri nanti. So create repository ni boleh add juga git ignore. Ignore ni tujuan dia git akan ignore lah file-file ni untuk di staging kan, untuk di detect. Tak detect lah kalau kita buat ni. Contohnya macam kita ada gambar kan, ada 10 gambar, 20 gambar atau 1000 gambar. Jadi repository kita ni berat bila kita nak pull, kita nak tarik, kita nak check out ke komputer lain kan, kita nak copy lah, maknanya copy ke komputer lain tu lambat. So gambar-gambar ni kita buat tempat lain lah, tak nak gabung dengan kita punya git. Jadi berat satu hal, serabut pun satu hal. So lagi satu susah nak manage. Lepas tu kita boleh letak dah dekat tempat lain kan, dekat server lain lah contohnya. Okay, so sorry dah cerita kompleks sikit, lebih technical kan. Okay, so just create repository je, senang cerita. Okay, hari tu yang crash tak jadi tu sebab dia memang tak support SSH. So tadi kita dah buat git init and dia kata all new ni kan, ambil inilah, ambil ni yang line ni.
Ni lah, ambil ni lah. Git remote at origin https github ni ambil. Ini okey, nak akan cerita apa yang mana ni. Okey. Pada sini mana tak perlu ni. Okey, copy, paste. Alright. So kalau tengok ni apa yang berlaku sekarang ni, kita bagi tahu dia git. Okey, git tambahkan kita punya remote repository, maknanya macam GitHub tu kita add lah. Kita bagi tahu remote ni macam satu benda, dan remote ni kita nak buat apa? Tambah. Kita bukan nak buang sumber dia. Add origin, tambah sumber dia ni lah, URL dia. So just klik enter je, enter. Alright, so tak ada apa-apa pun. Kalau ada error dia akan bagi tahu lah. So what's next? Kita sekarang ni kalau kita tengok sekarang ni inilah kita punya repository, tapi sebab tak ada apa-apa, dia akan display benda ni je lah. So sekarang ni apa yang akan terjadi, anda tunjuk contoh lah. Dah buat ini kan. So apa yang akan jadi, dia akan tunjuk ni lah. Bila ada satu file, dia akan tunjuk what this file, awesomefile.txt. Ini yang anda buat tadi lah kan. Test sikit. Tak perlu lagi. Okay. Pergi ke awesome web. So mana dia ni? Okay. So pergi git add git push origin master. Maknanya nanti anda akan cerita lah ni macam branch, tapi benda yang nak cerita push. Git push, git remote, git config, git add, banyak ni, git add, git commit, git remove, git remote. So apa yang dia akan buat? Dia akan push, bagi push, tolak kan. Tolak apa? Tolak daripada coding yang ada dalam komputer kita ni, feature 1, feature 2, feature 3 ni, ataupun dia kata text file yang ada perkataan ni, dia akan push ke sini lah, target dia. Sebab kita letak origin tu, kita tekan enter. Kalau tak ada error, dia akan just jalan je dah. Dia akan bagi tahu message macam ni. Alright, enumerating objects, ni tak payah baca lah. So dia akan tunjuk macam mana. So dia akan bagi tahu new branch, master, target ke master. Okay, so tak payah pedulikan ni. Yang penting dia berjaya. Dia kata error tak ada. Okay, tak payah pedulikan. So kata tadi kan dah push, kenapa tak ada apa-apa lagi sini? Kena refresh page, kena reload balik page. Tengok dah ada dah. Awesome add. Tengok ada tak tadi? Feature 1, feature 2, feature 3. Latest commit 13 minit ago. Baru buat dah ni kan. Ini yang nak tunjuk itu. Alright, so next, ini baru yang somehow boleh kata stage 1 lah. Mana lagi nak tunjuk? Okay, kita dah git push. Okay, git add, git commit, git push. Kita dah buat sampai ke remote repository. Okay, macam mana pula kalau kita git pull? Git pull ni dia buat anak panah macam ni. Kenapa? Okay, git pull ni dia basically apa yang dia buat, dia tarik je lah. Git pull maknanya tarik kan. Itulah memang tarik apa? Tarik apa benda? Dia tarik apa yang ni lah, apa yang ada di remote, dia akan tarik masuk ke komputer kita, local repo. Maksudnya macam kita tengah working on something, sesuatu, dan tiba-tiba kita tengah bekerja dengan kawan kita kan, 3-4 orang. Tiba kawan kita seorang ni, dia dah siap kerja dia sikit kan, dia pun push. Lepas tu kita nak tengok integrated ke tak dia punya yang dia buat tu dengan kita akan try pull ataupun fetch. Nanti nak cerita lah, ada beza sikit lah, tak banyak sangat beza, tapi ada lah benefit kedua-dua tu. Kita akan pull untuk kita kesan dengan dia punya coding. Kita pull masuk dalam coding kita, dan kita refresh kita punya coding tu. Nampaklah apa yang akan terjadi.
Dan git checkout ni untuk buat new branch lah. Okey, kalau tengok tajuk dia memang nak tulis apa ni, amend kan. Amend ni macam minta maaf lah kan, minta maaf lah kan. Okey, memang dia macam ada juga function tu, git status, untuk tengok status sekarang ni. Okey, clean, tak ada apa-apa kan. Tiba-tiba, okey, sekarang ni kita ada kat, anda akan tunjuk git status. Sekarang ni status dia tak ada apa, ataupun git log. Okey, sekarang ni macam serabut kan, kita tengok git log --one line. Okey, git log ada beza sikit. Git status, apa status sekarang ni, ada nak kena commit ke apa. Kalau git log apa yang telah berlaku, apa yang telah berlaku baru sekali, kita baru je push dekat master, dan kita dah push ke origin master dekat GitHub lah kan. Finish feature 1, 2, 3, 1 sehingga 3. Okey, sekarang ni katakan dah kita apa benda ni, kita letak feature 4 dan feature 5 kan. Sebab kalau dia tambah, dia akan tulis hijau. Macam nampak ada benda ni, maknanya ni benda baru lah. Yang nampak M ni maknanya ada modified. So nak kena buat apa ni? So jangan lupa setiap kali ni git add dot lah, dot untuk semua sebab kita ada satu file je, so malas nak type, nak tulis dot je lah. So git add dot, and then git apa nama ni, git commit kan. Macam maklum boleh tu, kalau kita macam nak git commit tu, kita nak tulis mesej panjang-panjang sikit boleh. Git commit ni, and then tekan je enter. Kan tadi git commit -m peti message kan. Okey, so tulis je message kat sini. Katakanlah this sekejap, feature 4, feature 5, this added feature 4 and 5. Kita tekan lah, katakanlah okey, kalau ikutkan memang 5 betul, 4 and 5, tapi sebagai contoh lah nak tunjuk macam kita boleh apa ni, amend, nak kata guna amend tadi kan. Okey, save dan jangan lupa tutup commit edit message ni, dan jangan lupa kalau nak make sure jadi ni, kena run command apa nama ni, ni git kena tambah ni jangan tulis blok kat sini, ni contoh je ni tambah command ni okey, type command ni dekat sini, dekat dalam CMD. Command apa? Command yang ni, git config ni, semua ni kena tambah ni masuk dalam ni, tapi jangan buat masa ni dia akan masuk sekali ni, so tak nak. Git config -- global core editor code weight. So apa yang nak buat sekarang ni kita just macam boleh edit multiple line kan, boleh tambah. Kalau macam tadi tu satu line je, kita tak nak, mungkin rasa macam tak berapa fleksibel dan nampak serabut, so kita rasa nak pakai macam ni, edit feature 4 and 6. Okay, kita pun sebab dia kata kan, waiting for your editor to close the file. File mana? Bukan file ni, commit edit message ni. Untuk pangkai ni dia pun hilang. Nampak? One file changes, one insertion, one deletion, tak ada. Okay, so kita nak tengok git status. Okay, clean, tak ada apa-apa. Tengok git log --one line. So edit feature 4 and 6. Salah ni, n pun salah. Kita nak kata 4 hingga 6, 4 hingga 5, 4 and 5 lah kan. So kata salah lah. Takkan nak padam, takkan nak git, nak ubah, buat contoh-contoh sikit, lepas tu git macam benda ulang yang sama kan. Boleh tak kalau macam kita je ubah tajuk itu je. So git apa ni, git commit
sama juga dash main. Enter. Nampak git edit feature 4 and 5. Kita silap macam ni lah supaya nak faham. Ok, kita ubah ni dan jangan lupa save. Ctrl S lah nak main shortcut je ni. So pangkah ni dah siap. Ok, kita check balik git log one line. Dah ubah dah. Edit feature 4 and 5. Nampak main. Minta maaf lah kata salah tekan ni. Salah tulis kan. Kita malah nak push banyak kali kan. Main. Ini satu tambahan lah. Ok, what's next? Git clone. Git remote dah. Git checkout. Git apa lagi? Git branch. Git branch dulu dah. Sekejap tadi. Alright, sorry, ada iklan sikit. Kena buat. Okay. So, okay, nak cerita pasal git branch. Branch ni apa? Branch ni kalau bahasa Melayu dia panggil macam satu apa benda ni, bidang ataupun dipanggil satu cabang lah kan. Bidang pula, cabang. Branch. Tengok benda bahasa Melayu kita. Translate. Branch. Cawangan. Cawangan lah. Okay, sekarang ni nak tunjuk sebagai gambar dah, sebab dia kalau nak faham dia ni lah. Okay. Dia kena faham ikut gambar dah, senang. Okay, katakanlah gambar ni yang paling mudah lah untuk nak explain kan. Pinjam gambar ni kan, apa punya ni, website ni, nombor desktop ni. Okay, so cerita dia, kita ni kat brand master. Sekarang ni kalau kita tengok git branch, master dia satu je, hijau, master. Sekarang ni kita nak tambah lagi dua, ni satu ataupun dua kan. Your work, maknanya master punya ni, and then someone else work. Okay, master ni kita buka lah satu branch kita, and then later on tengah-tengah buat ada orang lain masuk nak join sekali, join project kan. Dia boleh apa ni, dia buat lagi satu branch, someone else work. Maknanya dia pecah, maknanya ini yang bulat-bulat ni simbol bagi commit dah, yang dia dah push kan. Push 1, push 2, push 3 ni mesej dia lah. Mesej apa? Push 1, push 2, push 3. Ni kerja kita lah. Ini push dekat bahagian branch, ni push dekat bahagian master. So dia mungkin macam sedikit complicated, tapi kalau buat, kalau faham, okey je sebenarnya, tak ada masalah pun. Dia tahu orang lah. Kalau dia sekadar nak mari tengok dalam telefon, memang telefon lah yang nak fahamkannya. Tak tahulah. Sebab benda ni nak bagi tahu, sains komputer adalah course praktikal, dia bukan course untuk apa nama ni, course tengok gini ke, faham. Bila suruh bagi buat 3 jam tak siap. Buat benda git dia 8 jam tak siap, macam mana? Tak boleh lah kan. Lepas tu suruh test. Dia nak pandai sains komputer ni, sains komputer yang bahagian praktikal ni dua lah. Satu dia ngetest, satu dia ngopi. Ngetest ni, test lah. Benda apa ni, nampak macam baru je. Test. Faham. Lepas tu dia tengok pula yang apa ni, git ngopi kan. Maknanya dia jumpa orang yang pandai-pandai, tanya dia, ni nak buat macam mana? Tanya orang yang pandai-pandai, yang dah pengalaman lama. Macam mana ni baru lagi. Macam ayam jana ni mu tadika je ni sebenarnya. Tadika dalam sains komputer je ni kan. Mu budak dia panggil kan. Alright. So git branch. Okay.
So kita nak create new branch dekat local kita dulu, kan? Git branch dash b, git branch kot, git branch dash b. Lepas tu kata-kata my work gini kot, salah, git checkout kot. Ok, checkout, alright, betul. So kalau git branch dia akan tunjuk dua. Ok, git checkout b, git checkout maknanya kita akan nak masuk ke branch lain, kita guna git checkout. Kalau kita nak tengok kita dekat branch mana, boleh tengok git ni lah, git branch. Kan? So negative b ni maknanya kita nak bagi tahu untuk kita buat satu branch baru. Satu branch baru tu nama benda my work. Contohnya atas ni lah your work, kan? Okay, so kita nak apa ni, buat sesuatu lah. Apa nama ni, mana ni, git, kan? Kita pun kerja kita buat feature 6, feature 7, feature 8. Kita pun save. Kita sekarang ni dah nampak kan, kalau satu hal kalau guna Visual Studio Code ni, bawah ni dia akan tunjuk, kan, my work, branch my work. Nampak dia akan tunjuk origin master, my work dengan master. Master ni master yang local, origin master ni yang remote branch. Nampak kan? Sekarang ni kita kat branch mana ni, branch my work. Nampak dia ada buat bintang tu, maknanya ada something yang kena tengok lah, ada yang tak commit lagi. Ok, so kita save. So then kita git apa benda ni, macam biasalah, git add dot, kita tambah semua. Apa lagi ni, git commit dash m edit from Amirul. Feature apa ni, feature 6 to 8. So kita tekan apa ni, enter untuk kita commit message. Ok, commit message ni commit dekat kita punya my work punya apa ni, commit dah. So kalau kita nak push ke apa ni, daripada local branch kita nak push ke GitHub, kita nak pecah dekat master, origin master tu, dekat GitHub tu kita nak pecah dua juga. Sebab dekat local kita pecah dua, takkan dekat sana tak pecah dua, kan? Kita pun git push apa ni, origin apa nama ni, my work. Tak ada gini. Boleh. Alright, kita tengok. Ok, sebab dia kata tak ada masalah, kan? So kita tengok mana ni, awesome app. Ok, sekarang ni dia dah ada dah, siap-siap dah. Dia auto refresh. Bagus ni. Pergi kat my work, sebabnya ni dah. Nampak? Dekat master branch tengok ada berapa tak? Ni dekat my work punya branch. Switch branches or tags. Feature 1 sampai feature 8. Kan? Tapi dekat master, kan? Feature 1, feature 2, feature 3 ada ni. Ok, so cerita dia, ok, sekarang ni kita dah ada kat sini, kita punya commit. Sekarang ni macam ni, katakanlah yang ni tak adalah dua, katakanlah ni tak pernah wujud yang dua-dua ni. Daripada sini kita nak gabung. Ni dia panggil lagi satu commit. Ni penting ni, sebab tu kena tengok balik. Ok, anda ulang balik, mungkin anda terlepas ini. Git macam biasa, push origin lah, tak pasti sebutan dia. Ok, origin ni target dekat punca dia. And then my work ni kita punya branch lah.
Macam kan sebelum ni kalau tengok git push origin master. Master tu master punya branch, tapi kita bukan nak push origin master. Git push origin my work lah. Kalau kita nak push ke orang lain, maknanya ke apa ni, ke remote orang lain, git push URL orang tu dan nama branch orang tu. Origin ni ana lah, origin ni yang apa ni, username Amiro Dev Git ni, my work. Alright, so okay, katakanlah okay, cuba tengok kan, sekarang ni tak ada apa kan, tapi kalau kita switch ke master branch, dia hilang. Hilang, macam mana boleh hilang? Kalau kita tukar ke my work, ada balik. Molek-molek dia tu. Macam mana nak gabung ni? Macam mana nak gabung? First sekali, kita kena git checkout dulu, tukar ke branch master, switch to branch master. So kalau nak confirm, kalau kita nak tahu kita ni kat branch mana ni, dalam command kan, branch, git branch, tengok, yang nampak yang warna hijau ni kita dekat sini kan, yang warna hijau kita dekat, maknanya pointer dekat sini, head dekat sini. Okay, so git apa nama ni, git merge, merge my work. Alright, nampak dia dah gabung dah kat master. So tapi sekarang ni kalau kita sekarang ni dekat local dia dah merge, tapi kalau dekat apa nama ni, banyak sangat tab kan, kalau kita tengok dekat sini, kalau kita refresh pun tak berubah lagi. Kenapa tak berubah? Ya memanglah tak berubah sebab kita cuma push dekat apa ni, kita merge dekat local. Kita merge kat local, kita kena merge dekat apa benda ni, kita kena merge dekat apa nama ni, GitHub lah. So nak tulis apa ni, git git push origin master. Right, so dia akan push ke master punya branch. Tadi kita push ke my work punya branch. Kita refresh, wow, dah complete dah, sama dia kan, 1 sampai 8. Tukar dekat my work pun 1 sampai 8. So clear. Right, katakanlah kita dah tambah sini kan, something mess here, ada salah tekan sini. Kata Allah, salah tekan dah. Takkanlah kita ni, kalau satu file senang nak cari, kalau ada banyak file kita tukar kan, kita tekan W sini, kita tekan G sini kan, macam takkanlah kita nak cari satu-satu kan. Boleh tak kita just undur balik ke zaman lepas kita hantar tadi? Boleh. So cara dia git lagi ni command baru git apa nama ni, reset dash soft, lembut. Dia ada dua, soft dengan hard. Soft apa yang dia buat, dia takkan kacau file. Tapi kalau hard, apa benda yang file baru dia akan semua buang 100% dia buang, ngasau sikit lah. Kalau nak ni saja boleh, nak dash.soft pun boleh, dash sebab dia bagi tahu ni buat anak tak commit. Okey, katakan anda dah commit, git tak stage, git add git dah jadi. Alright, git hard dah jadi. Okey, nampak clear balik asal. Tak ingat mana satu yang soft, mana satu yang hard tadi. So hit H now, edit kan, diundur balik, habis balik asal. Alright, so banyak dah sentuh tadi. Git tag reset dah sentuh,
div merge dah tentu banyak dah ni, sikit lagi berapa minit dah, kat sejam lah. Alright, so git clone. Ok, kalau kita nak clone kan, katakanlah mana ada folder. Ok, ni kat folder app kita kan, katakanlah nak buat satu folder lagi, live eg. Ok, katakanlah nak buat dekat sini dah kan, cd cd live eg kan. Ok, katakanlah anda nak buat, katakanlah anda dekat komputer baru, komputer kawan tu dia nak tolong buat kerja sekali, projek sekali, working on something kan. So apa yang dia kena buat, dia kena ni lah, dekat projek ni satu projek yang besar ni kan, katakanlah imagine satu projek yang besar, dan kita boleh git mana ni, hilang pula dah, mana awesome app, go to file, kan mana ni, ni ditunjuk apa dia punya commit, ni settings, issues, kita tengok setting, mana ni, tak jumpa, git ni, sorry, UI baru, biasa dia akan tunjuk atas ni. Ok, baru perasan ada ni, kod ni kalau ikutkan dia download, kita boleh nak download satu ni sebagai zip file je, tak payah pakai git pun, maknanya kalau guna telefon pun boleh pakai. Tak perlu install git kat telefon, tak ada lah, tak pernah jumpa lagi lah git kat telefon. Ok, katakanlah kita nak clone with HTTPS. Ok, kita pun ni tekan macam papan, bukan papan ni, benda ni macam ni lah benda ni, macam tablet gitulah kan, macam paste lah, kalau simbol dia panggil paste, simbol paste tu. Ok, kat sini git clone, ni bukan Profesor clone cicak man ni tau, kita memang nak ambil ni direct lah, tengok apa yang akan berlaku, git clone ni. Dan kalau kita tak set username apa semua tu, kalau dia private repository, dia akan marah lah, dia akan suruh login. Kalau login tu tak lepas, dia tak akan boleh clone, dia akan allow clone. Kalau apa ni public, dia tak akan tanyalah password, dia just copy gitu je lah kan. Dia cloning into awesome app kan, dah siap dah, kejap lah, sebab satu file je kan, bukannya ada 10,000 file. Kita tengok apa dia tadi, ada sesuatu awesome app. Dan jangan apa ni, nak kena tahulah, dalam bila kita git clone ni, dia automatic dah ada .git, so tak payah nak git init dah. Maknanya tiba-tiba Muhammad Lin kena git init juga ke, tak payah. Dia kata dia initialize, kalau buat ni kita initialize 2 kali lah kan. Dan rasa ada lagi kerja penting, git tag rasa lebih kurang, tak penting sangat, jarang pakai pun, tak penting sangat pun. Dia lebih kepada tag ni macam version lah, macam version 1.22, version 10, Windows 10 build 2000, tu git tag lah, something like git tag punya barang dia lah kan. Git reset dah, git merge, pull, branch, checkout, remote, status, commit, add in, macam dah semua dah ni. Revert tu macam tadi je, dia lebih kurang dengan ni, so tak apalah. Ok, nak rasa jadi ada lagi macam git stash kan, dia tak nak tunjuk dah git stash tu, cd live 6 kan, boleh jangan nak tunjuk macam git stash. Stash ni maknanya tak ada apa,
Oh, salah folder. cd jom git live ni kot dia program folder dia tadi tak ingat pula dah. Live 7 padan lah marah dia. cd live 7. Alright. Dir ni dia macam ls. So apa benda dia akan tunjuk apa benda yang pada atas tu, dia akan tunjuk senarai yang ada dalam tu. So dalam ni kita akan tunjuk apa yang dalam tu kan. So live 7. So anda akan stop sini je lah. Target sejam je. Git stash. No local to save. Sebab kita dah commit kan. Katakanlah kita ubah something, tapi inilah nak buat git stash tu boleh, cuma dia masalah git stash ni nak bagi tahu macam nak tunjuk ambil contoh lah, nak tunjuk gambar senang nak explain kan. Okey, ni kerja Ana kan. Ana buat daripada sini dekat checkpoint yang ni kan tak semestinya checkpoint pertama, boleh dia nak start dari sini dia nak pecah 3 ke nak pecah 8 ke, pandai dia lah kan. Daripada sini nak pecah sini kan, apa ni, dari sini nak kena test sini. Ana buatlah branch, dah buat, tapi bila apa ni, bukan nak merge, bila apa ni, katakanlah ana nak apa ni, nak pull tu, nak apa ni, nak target tu, dah ada file baru kan. Dah ada file baru tu, dia file tu yang sama pula, file tu bertindih, bersumberkan dari, katakan sini ada satu lagi ni branch, sini ditarik masuk ke sini. Sorry, ada orang working dalam branch yang sama lah, nak cakap dalam branch yang sama ni ada orang working file yang sama. So Ana dia dah add, dia guna file yang sama. Bila dia guna file yang sama, dia macam bertindih. So bila dia bertindih, Ana terpaksa gunakan stash. Stash ni macam temporary commit lah dekat Ana punya local. Dan kita undo balik yang kerja kita git pull, tarik yang kerja baru latest tu, dan kita git stash apply yang kerja kita tu masuk ke dalam tu, dan dia akan tunjuk lah. Maknanya nak tunjuk lah git stash example image. Maknanya mana contoh ni, git stash lah. Kita ada tunjuk contoh sini, stash. Dia tak ada tunjuk stash untuk coding, cara coding. Maknanya apa yang akan berlaku, dia akan tunjuk lah yang edit dengan remove ke, dia akan tunjuk lah yang ni tambahan, yang ni yang perlu dibuang kan. So tu je lah cerita dia. Ada lagi, git ni ada lagi sebenarnya. Yang nak tentu tu benda yang terlalu essential, yang wajib developer tahulah. Tak kisahlah git kata Maklin saya tak nak buat ni web app, saya nak buat mobile app, memang kena pakai juga code version control ni. Walaupun projek tu perseorangan, walau projek tu ramai kan. Dan jangan lupalah kalau macam tiba-tiba kan tengah-tengah buat kerja programming kita, jadi fire drill contoh kat pejabat kan, ataupun tiba-tiba terbakar ke apa kan, nak kena lari kan. Internet ada sini, internet ada sekejap. So kita pun jangan lupa dekat coding kita ni, git first kali git ni lah, git commit, dan lepas git commit kita git push, tiga benda, git add, lepas tu git commit dan git push. Barulah selamat. Biarlah komputer tu hilang, kena curi sekali pun, kita dah siap dah. Dah ada salinan je dekat internet yang latest punya kerja. 3 jam buat kerja tu, payah nak dapat tu kan. Tak payah, tak adalah hilang saja-saja, senang kita dapat balik. So nak tengok macam semua pasif je, macam tak ada soalan je. So nak assume macam semua faham je lah yang nak cakap ni. Semua teori-teori belaka dah kan. Buat tengoknya yelah, tak ada soalan. Biasanya kalau yang tak faham ni dia soalan lah banyak.
Okay, rasa tu saja untuk ni. So, macam nak cakap, mungkin yang ni live yang terakhir untuk season lah, tak tahu apa panggil. Mana untuk kali ni lah. Okay. Dia ni bukan apa ni, project punya base, just go through crash course je ni, crash course Git, macam tu je lah. Dan apa benda ni kalau macam nak buat base project macam tu ni lah, kena tekan buat live yang lain lah kan. So kalau yang ni pergi jumpa kat sekolah lah, banyak soalan berjumpa kat sekolah, boleh tanya lah lagi. So kalau tak ada soalan, akan tamat kat sini lah. Okay, Assalamualaikum, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin, Allahumma alimna ilma akadamin, wa fahimna famas sabiqin, warzuqna ruqat talibin, Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, alhamdulillahi rabbil alamin.